أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى، والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين، فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء. صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami ya Allah pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat program pengajian berkitab Masjid Al-Falah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan dengan himpunan yang baik, baik dalam dewan ini juga yang berada dalam media sosial di mana saja kita berada pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan hari Jumaat hari ini menjadi hari yang penuh keberkatan bagi kita selama 24 jam insya-Allah. Kerana pada hari Jumaat ini terdapat waktu yang doa sangat mustajab. Cuma ulama tidak mengkhususkan waktu yang mana. Tetapi dalam hari Jumaat ini menyungguhlah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah dengan waktu tersebut. InsyaAllah perkongsian mudah kita pagi ini sebagai satu muhasabah tentang satu perasaan. Namanya Al-Mahabbah, iaitu kasih dan sayang, kasih sayang. Tajuk kita ini tak kenal maka tak cinta. Sebab tu cinta itu sebahagian daripada perasaan yang cukup penting. Allah jadikan bagi manusia itu dengan perasaan yang pelbagai. Dia ada satu perasaan namanya kasih, ada perasaan namanya benci, ada perasaan namanya marah, ada perasaan namanya malas. Dan hatta Nabi berdoa dengan setengah dari perasaan. Antaranya Nabi berkata, Nabi berdoa pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal ijazi wal kasal. Wahai Allah, aku minta jauh daripada perasaan. Satu sifat, ijazun, lemah jiwa. Orang putih kata apa? Lebih kuranglah inferiority complex. Ini bukan konflik. Itu lain pula biskutnya. Inferiority complex ini satu perasaan down yang sangat down sampai dia tak ada semangat hidup. Ini satu benda yang tidak bagus. Ijazun, orang yang ajiz, yang lemah. Apa lagi Nabi sebut? Iaitu satu penyakit namanya satu sifat malas, kasal. Nabi berdoa ni, Nabi minta. Dalam keadaan bagaimana kita mengurus sifat-sifat dan perasaan ini, dia menjadi pahala atau dosa. Hatta perasaan benci kan? Benci secara umumnya satu benda yang dipanggil al-bughdu, benda yang Allah tak suka. Tapi kalau kita letak dalam benci yang disuruh oleh Islam, yang disebutkan oleh Rasulullah, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kasih kerana Allah, benci juga kerana Allah. Melihat maksiat kita benci, dapat pahala. Melihat maksiat kita seronok, cerah masa depan. Tengok benda yang baik kita suka, dapat pahala. Tengok benda yang tak baik kita suka, yang ni dapat dosa. Jadi bagaimana kita mengurus kasih sayang? Dan sebab itu dalam pengabdian kita, kita perlu kepada
memfokuskan tumpuan kasih sayang yang sangat kudus, yang sangat suci, mulia, tinggi, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam sepotong ayat, namanya surah Al-Baqarah 165. Allah menyebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di kalangan manusia ada orang yang mengambil apa dia, selain daripada Allah, sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan yang digandingkan, yang disyarikatkan seolah-olah sama macam Allah. Sama ada namanya patung, kan? Al-Lata, Al-Uzza, kan? Ini bukan highway Lata tu. Ada Duke, ada Suke, kan? Tapi nak sebutnya berhala-berhala patung yang disembah. Ataupun bulan bintang. Ada jenis agama yang menyembah bulan bintang. Ada yang menyembah dewa-dewa. Ataupun orang yang seolah-olah diberhalakan seperti Namrud dan juga Fir'aun. Maknanya, itulah bentuk Tuhan-Tuhan yang diambil oleh manusia dalam kehidupan mereka. Yang mana yuhibbunahum, perkataan mahabbah disebut. Mereka itu sangat kasih kepada Tuhan-Tuhan itu. Dalam keadaan Allah letakkan kerangka perbincangan kita, Allah sebut, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu dia sangat kasih, dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya secara fitrahnya manusia itu dia suka kasih cinta pada sesuatu perkara. Kalau benda itu dia kasih, dalam keadaan kadang-kadang dia salah mengurus kasih itu. Lalu kasih itu kita kena urus agar dia menjadi perkara yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah. Sebab itu kasih yang paling tinggi, fokus dan tumpuan dia, ubudiyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kita kata kasih anak, kita kata kasih suami, kasih isteri, kasih harta benda, kasih kerja, kasih perniagaan kita, ini merupakan perkara-perkara yang menjadi fitrah manusia. Cuma kalau dalam perkara selain daripada Allah itu kita berlebih, kita mengurangkan kasih sayang Allah, ini membawa malapetaka yang besar. Sebab kasih sayang itu mesti tumpuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dia tak kata bahawa orang beriman itu sifat dia kasih pada Allah, tapi dia mari dengan superlatif. Asyaddu, dia tersangat kasih. Maknanya cinta pada Allah mengatasi cinta kepada dunia dan seisinya. Satu. Yang kedua, kasih kepada Allah itu dia terikat kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia saling mengikat. Tak dikatakan orang itu kasih kepada Allah, dia tak kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dikatakan orang itu kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama dia tidak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia saling ikat mengikat dan dia bersifat bergandingan. Sebab itu bila kita sebut tentang kasih pada Nabi, kan, dalam ada sebuah tempat, kan, kita dalam hujung daripada ceramah Maulid itu, dia suruh saya buka soalan, 5 soalan, kan, kepada jemaah. Kan? Ni kalau saya buka soalan ni, ingat tak datang dah ni. Tapi saya tengok kategori lah yang angkat tangan tu saya panggil, sebab soalan spontan. Saya bagi mudah-mudah saja. Saya tengok umur. Kecil saya bagi mudah. Sederhana saya bagi susah sikit. Atas saya bagi susah sikit. Kalau atas tu dewasa saya bagi susah-susah sikit. Contoh soalan, siapakah nama Menteri Perikanan Mexico? Tapi apa yang saya nak sebut? Dalam keadaan kita kata kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara basic kita sebagai orang Islam tak lepas. Bila kita tanya siapa nama isteri Rasulullah yang pertama, disebutnya Aminah. Bila kita tanya siapa nama ibu
ibu Rasulullah SAW, dia kata Siti Khadijah, kan pening tu. Perkara-perkara asas sebagai orang Islam kepada orang yang dia rasanya dekat. Sebab tu bila kita solat subuh tadi dipanggil dalam azan ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak solat iqamah ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tasyahud, kita tahiyat, kita mengucap dua kalimah syahadat dalam tahiyat ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga berselawat dalam tahiyat kita ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi diiringi dengan doa demi doa, doa demi doa. Kita bukan menyebut dia pada Rabiul Awal, setiap masa dan ketika, setiap hembusan nafas kita, selagi mana kita hidup, kena letakkan Nabi Muhammad itu antara perkara yang kita kena letak keutamaan sebagai orang yang beriman. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kalau kita tak kasih kepada Allah, tak kasih kepada Rasulullah, kita gagal memposisikan diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ajaran namanya Sihak. Katanya motivator, wallahu alam. Sunaini ke apa? Muhammad, pengasas dia. Katanya orang Ampang. Ajaran dia ni kata Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Macam sahabat-sahabat pergi kuliah ni, saya tak risau. Ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf, ada tafsir. Tapi anak-anak kita yang 24 jam ataupun 26 jam TikTok, apa nak jadi? Keluarnya kumpulan ini, pakai tudung labuh, cakap Quran hadis, hujah saya bahawa Allah tu Rasul, Rasul tu Allah, Muhammad tu Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Palung. Lam yalid wa lam yulad, surah tu Ikhlas itu kan menceritakan sifat Allah, bukan sifat Muhammad. Quran ni bukan boleh kita parking suka hati kita je, ikut nafsu. Tapi anak-anak yang dia tak faham, dia tengok, dia akan terpengaruh. Sebab itu berbahaya kalau kita tak kenal Nabi Muhammad itu. Allah dah sebut Muhammadun wa ma Muhammadun illa Rasul. Surah apa tu? Surah Ali Imran 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Jelas dah. Maksudnya, dia Rasul. Dia bukan Tuhan. Kita kena kenal batang tubuh ini. Kita kenal sebab terikatnya kasih sayang Allah dengan Rasulullah. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuan Guru Haji Jusoh Husin daripada kampung Torbiar. Orang Kedah panggil Tobiak. Pendang Kedah. Saya ambil kat dia kafiat solat hajat 2 rakaat. Mudah saja. Maknanya solat macam biasa, baca surah apa, silakan 2 rakaat. Cuma lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan bangun. Duduk, baca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Berapa lama? Berapa banyak? 152 kali. Sebab tu cantik tu kalau buat tu dalam pukul 4 lah. Maknanya lebih sejam, pukul 5 tu selesai. Baca, jangan bangun. Tok Guru suruh buat 42 hari. Tok Guru kata tak pernah saya minta pada Allah hari ini Allah tak perkenankan. Nampak? Dengan izin Allah dia kata. Tok Guru tak minta banyak, dia minta sikit-sikit. Tok Guru dia tak nak dunia. Saya dah sebutlah dulu, Tok Guru ni dia tak nak dunia. Dia banyak memberi dari menerima. Dengan mengubat orang, dengan macam-macam nasihat. Kalau duduk kat dia 3-4 jam, tak rasa 3-4 jam, rasa 3 minit je. Quran hadis, sedap. Dengar dia tak puas, tak kenyang. Dengan apa? Dengan tazkirah tausiahnya. Sebab tu saya dapat tanah dekat saya buat pondok ni dekat Ulu Bernam ni, antaranya dengan sebab itulah dia. Tok Guru suruh buat 42 malam, saya buat semalam je dah dapat dah dengan izin Allah. Cuma kata dia, lepas daripada baca Al-Insyirah, lambai ke arah kiblat. Seolah-olah depan kita ni Kaabah lah. Baca ayat tadi.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maknanya apa? Maknanya ketika lambai itu baca tu tiga kali. Ketika lambai baca, niatkan hati kita punya hajat. Kita nak apa? Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta menyungguh. Kita sendiri bangun, kita berhajat, kita bangun. Jangan kita berhajat, orang lain bangun, kita tidur syokok. Jangan. Nak sebutnya, menyungguhnya kita itu penting. Jadi nak sebutnya, ayat ini nak cerita pada kita tentang apa? Kasih sayang Allah. Tengok katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut siapa? Nabi Muhammad. Maknanya kasih kepada Allah itu terikat dengan ketaatan kepada Rasulullah. Nampak? Natijah daripada taat pada Rasulullah itu apa terjadi? Yuhibbukumullah. Jawapan bagi taat pada Rasulullah itu, jawapan dia yuhibbukumullah. Allah pasti sayang kamu, kasih kamu, cinta kamu. Allah itu kasih pada kamu dengan sebab kamu taat kepada Rasulnya. Maka terangkailah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata keimanan kepada Allah itu kan terikat dengan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan pada Rasulullah itu bukan saja kita lafaz dengan lidah, bukan saja kita tasdik, yakin dengan hati, tapi kita amal dengan arkan dan jawarih, anggota-anggota. Kita beriman pada Allah. Allah perintahkan aqimus solah, dirikan solat. Maka mendirikan solat itu disampaikan arahannya dari Rasulullah. Dan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Maknanya perbuatan, kerja, perintah solat itu Allah sampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadi mudahlah. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu manusia macam kita. Makan, minum, tidur, kerja, niaga, urus negara, kahwin. Maka dalam batang tubuh Nabi itu Allah jadikan contoh supaya kita tiru. Masalahnya kita tak tiru. Bila kita tak tiru apa yang dibawa oleh Nabi, kita tak mendapat ketepatan dalam mengabdi diri kepada asyhadu alla ilaha illallah itu. Sebab itu sahabat-sahabat, perkara ini sangat penting. Sebab itu kita bukan saja kena kenal siapa yang diutuskan, satu. Kedua, kita kena tahu apa yang dibawa oleh utusan itu. Yang ketiga, kita kena tahu bagaimana cara kita nak meraih kasih sayang Allah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah lengkap cara kita merayakan kelahiran Nabi. Sebab itu ada orang kata bid'ah. Dia isu dia bukan perayaan. Faham ni? Elok-elok. Benda ni dah selesai dah, khalas. Dan ulama-ulama dulu beratus tahun yang lalu dah tulislah hukum menyambut Maulid ini. Kita jangan kecoh-kecoh zamalah ni, diam-diam saja. Kita yang bukan ulama ni, makan roti canai je lah. Okey? Faham ne? Jadi, yang perayaan dalam Islam dua saja. Raya puasa, raya haji, itu perayaan. Tetapi, merayakan hari lahir Nabi, bukan perayaan. Dia adat. Contoh kita menyambut hari lahir suami kita, anniversary kita, ulang tahun perkahwinan anak kita. Dia merupakan adat. Jadi dosa bila dalam dia ada benda yang dosa, ada arak lah, laki perempuan lah, buat parti buih lah, macam-macam kan. Jadi kalau dalam tu kita beli kek, doa, ya Allah berkatilah keluarga aku, ya Allah berkatilah anak aku. Kat mana dosanya? Bergantung pada kita. Kita sambut kelahiran Nabi dengan cara kita baca sirah, kita ceramah, tazkirah, ayat Quran, hadis, terangkan siapa Rasulullah agar manusia semakin kenal Nabi. Kat mana salahnya? Tapi kalau kita buat perayaan menyambut kelahiran Nabi dengan perkara yang haram, maka haram. Ma'adal ilal haram fahuwa haram. Benda yang bawa pada haram, dia haram. Jadi benda ni kita kena faham, Rasulullah SAW itu dia bukan sebarangan manusia. Kalaulah kita
Boleh ingat suami kita kan? Bang, dulu masa kita dating dulu, Ustaz, bang, kita dating dulu. Abang ingat tak, baju saya warna apa? Suami kita, ibu-ibu, semalam baju kita pun dia tak ingat. Masa dulu 40 tahun lepas, mana je nak ingat? Itu kelebihan laki-laki, dia mudah lupa. Itu kelebihan dia, lupa je. Suruhlah beli barang 5, satu mesti terlupa. Itu kelebihan dia, kan? Itu kelebihan. Sifat laki-laki kan blur, tahu? Blur. Di atas sifat kebelerannya, itulah yang menyelamatkan rumah tangga. Sifat blur je. Walaupun dia blur, ibu-ibu, itulah satu-satunya manusia yang sanggup menanggung dosa kita sejak akad nikah, orang lain tak sanggup. Kat situlah kehebatan, maconya suami kita walaupun tak sadar. Begitu juga dengan isteri. Itulah satu-satunya manusia yang sanggup menyambung nyawa, melahirkan anak-anak kita. Yang mana suami tak sanggup nak lahirkan dan tak mampu, sebab melahirkan anak, mengandung bukan sebab fizikalnya kuat, jiwanya kuat. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Payahnya mengandung dari payah kepada payah, payah kepada payah, payah kepada payah. Dah lahir 2 tahun menyusukan anak, bukan mudah. Lebih-lebih yang berkerjaya kan, susu anak tu dengan susu ibu, bukan ibu lembu, ibu orang. Dekat office, saya tahulah, saya tahu isteri saya, dekat sekolah ada masa pergi perah susu, masuk dalam botol, dan dia ada tempat khas dia supaya susu tak rosak. Ditulisnya tarikh. Saya tengok botol-botol dalam peti sejuk ada tarikh-tarikh tu. Subhanallah. Tarikh-tarikhnya tu bila nak hantar ke pengasuh, bila yang mana dulu, botol dulu, dia susunnya. Saya tak mampu buat. Sebab dia pun bekerja. Kita faham dalam konteks suasana hari ini. Pakar-pakar bekerja. Nak sebutnya, perkara-perkara itulah yang kita kena faham. Kita kena kenal. Nanti kita akan masuk apa kelebihan cinta kasih sayang itu dalam bentuk ibadah nanti insya-Allah. Lalu kita kena kenal siapa yang lahir ini. Siapa yang diutuskan. Takkan kita tak boleh ingat. Sebab bila kita kasih pada seseorang, kekuatan kita, ingatan kita pada dia luar biasa. Kita sayang pada Minah, bukan dengan Minah. Selipar Mak Minah pun kita ingat. Ini selipar Mak Minah ni. Padahal kenduri kahwin tu, selipar pula dah tukar, satu merah, satu kuning. Dia ingat. Sebab kasih kepada Minah dengan selipar Minah, dengan selipar Mak Minah sekali. Sebab itu, cerita dalam syair, syair Arab, Majnun dengan Lailah ni bercinta. Majnun dipanggil Majnun apa? Bahasa Arab, gila. Tapi dia bukan gila, dia gila bayang. Majnun ni, kalau bahasa Urdu dipanggil apa? Hindustan. Gila bayang. Kita kata dil tul pagal tu, maksudnya pagal gila. Pagal kat sini maksudnya dil tu hati. Dia gila bayang. Sebab satu hari kan, Majnun je nampak tai unta, dipuji. Tai unta cantik. Dalam bentuk syair. Cantik tai unta, kalau kita ni lembut ni macam cheesecake ke apa kan. Kita kata puji. Orang kata, hey Majnun, kau gila ke puji tai unta? Tak, aku tak gila. Kau nampak aku gila puji tai unta? Tak, aku tak gila. Kenapa kau puji tai unta? Aku cinta Laila. Aku puji Laila. Dengan unta, dengan tahi-tahinya sekali. Dengan package. Barulah mari love is blind. Orang Arab kata al-hubbu a'ma. Sebab yang kita nak sebut ni, yang Allah suruh taat ini siapa? Nabi sebut, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memuliakan aku ni daripada Kinanah. Kinanah ni moyang Nabi yang ke-14. Moyang Nabi yang ke-14, anak pada Nabi, keturunan ini daripada akan bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebab itu Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luhai, Luhai bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin An-Nadar, An-Nadar bin
Kinanah. Yang ke-14 dan 14. Kinanah bin Mudrikah. Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Daripada Rasulullah sampai ke Adnan, yang kita kata Shalla alaikallahu ya Adnani. Adnan ni moyang Nabi ke-21. Naik ke atas 58 lagi, jumpa dengan Ismail alaihissalam. Daripada Ismail naik ke atas, berjumpa dengan siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam naik ke atas 18 lagi, berjumpa dengan Adam alaihissalam. Sebab tu kalau kita nak kira Rasulullah sampai ke Nabi Adam, tak banyak pun, 136 saja. Sebab sebelah Nabi Allah Ismail tak banyak Nabi seperti mana Ishak alaihissalam. Ishak, Yakub, Yusuf, banyak Nabi-Nabi sebelah sini. Tetapi sebelah Nabi, itulah dia. Nabi kata, subhanallah, Allah muliakan Kinanah dari anak Ismail. Mana keturunan Nabi Allah Ismail. Dan Allah muliakan daripada Kinanah ialah kabilah yang terbaik. Apa dia? Quraisyan. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Daripada kabilah yang terbaik ini, Allah jadikan mana? Hashim. Wastafa Hashiman min Quraisy. Allah muliakan Bani Hashim daripada Quraisy. Daripada keluarga Bani Hashim inilah lahirnya bapa Nabi, iaitu dari Abdul Muttalib 10 orang anak yang terbaik, Abdullah bin Abdul Muttalib. Daripada rumah Abdullah bersama dengan Aminah yang baik, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerangka inilah yang kita kena faham. Allah angkat Nabi Muhammad sebaik-baik manusia supaya kita faham inilah orang yang Allah paling kasih di atas muka bumi ini. Yang lain alaihissalam. Adam paling tua alaihissalam. Nuh lama berjuang hampir 1000 tahun alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dalam keadaan dia Khalilullah alaihissalam juga. Tiba-tiba yang bungsu sallallahu alaihi wasallam. Yang bungsu ni Allah sayang lebih dari yang lain. Kenapa kita suka ingat anak yang bungsu? Cerita sikit, cerita. Yang bungsu ni manja je lah. Tengok, jari kan 5. Ni kan mak ni, pendek je tapi gempal. Yang ni orang Arab panggil jari sababah, jari tunjuk. Kenapa? Kan suka tunjuk. Tak tahu. Cari salah orang je. Tiba-tiba yang tengah tu macam cacat sikit. Macam. Dia paling tinggi pula. Jari hantu. Tu macam hantu lah tu. Degil kan? Kadang-kadang ada anak yang jenis macam tu. Kan? Problematic child. Allah bagi macam-macam. Kemudian ada yang anak qurratu ain, penyejuk mata. Kan? Yang ni, jari manis. Kalau tak cincin manis je. Cuba letak cincin kat jari ibu. Nampak macam bomo kan? Kan? Tiba-tiba di hujung tu ada yang kecil je. Itulah anak bungsu. Manja. Tengok 4 anak ini kita lipat, tak kuat. Tanpa ada ibu yang mengikat. Ibu mengikat. Sebab tu bila ibu ayah meninggal, anak 4 ni berterabur. Apatah lagi kalau tidak ada agama, dia berterabur lagi. Teruk. Tak boleh mengikat kita melainkan kasih sayang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saya nak sebut ialah dalam keadaan anak yang bungsu itu kan lain perangai dia. Manja. Kan kita hantar dia pergi sekolah, kita balik kan, dia kecil kan, pergi tadika 5 tahun 6 tahun, kita bawa kereta tu dah rindu kan. Kita bagi dia gelaran macam-macam lah kan. Kita panggil dia macam-macam, nak bagi seronok. Adik dia macam lepak pisang lah. Panggil macam-macam kan. Nama dia Acem lah, apalah. Dalam keadaan dia tu kita dah ingat sokmo Nabi SAW yang paling bungsu, tapi dibangkitkan paling awal. Pertama besok dibangkitkan Rasulullah SAW. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelah dia. Kemudian orang yang ketiga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an sebelah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian perkuburan Baqi'.
perkuburan Baqi' dalam tahun 10,000 sahabat Nabi. Sebab tu orang yang dikebumikan dalam tu, kalau orang tu tidaklah VIP, akan dipindahkan. Apa yang dipindahkan? Jasadnya. Ditinggalkan tulang tongking dia, sulbi kat dalam tu. Sebab besok kita dibangkitkan di atas tulang sulbi kita. Ketika dibangkitkan besok, mereka daripada tanah Baqi'. Maka orang ini special, tiket dia special, first class. Yang ni, lepas Baqi', Ma'la, di mana Mekah. Adanya Khadijah radhiyallahu anha. Habis yang dekat Subang Jaya bila? Wallahu a'lam bisawab. Ini cara rankingnya, caranya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebarangan orang. Lalu diikatkan tadi dalam keadaan yang pertama, kasih sayang kepada Allah, keutamaan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kasih kepada Rasulullah itu dia terikat dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tanda kasih kepada Rasulullah yang paling besar apa? Yang paling besar sekali. Paling besar. Dan selawat, ya, tanda kasih betul, tapi belum besar lagi. Ingat dia selalu, belum besar lagi. Solat. Apa dia? Ikut sunnah dia. Itu belum besar lagi. Ada lagi besar lagi. Syafaat, minta syafaat dia. Lagi besar. Ada lagi besar. Kan? Ada lagi besar. Solat. Ada lagi besar. Ada lagi besar. Sahabat-sahabat yang saya kasih. Kasihnya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi bukan kepalang. Dah nampak, nak nampak lagi. Dah tengok, nak tengok lagi. Nabi ni kalau dia bercakap, belum bercakap nampak dia Nabi. Bercakap lagi nampak dia Nabi. Bila dia tak bercakap, nampak dia betul. Dia bercakap, nampak lagi dia orang yang benar. Kalau dia bercakap tu, orang tengok dia tak puas. Nak dengar. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, seolah-olah terpancar di celah-celah giginya cahaya. Seolah-olah. Bukan saja orang besar, orang kecil. Orang perempuan pun, muslimat. Balik peperangan, pertama ditanyanya, Rasulullah selamat tak? Bila nampak Nabi selamat, baru teringat, suami tadi pergi perang. Baru teringat, ayah, adik, abang pergi perang sama Rasulullah. Keutamaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang kecil, begitu juga. Saya dah sebutlah Ma'la. Sayangnya dengan Nabi, pedang tombak datang, dia lompat tahan dengan dada, terduduk dia. Nabi pangku, bagaimana anakku? Ya Rasulullah, kalau kau balik beritahu ibuku bahawa aku menantinya di syurga Allah. Keutamaan hidup mereka hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka fikir. Yang laki-laki tak dapat kita nak ceritalah. Seolah-olah tak tahu nak kata apa. Apa jenis manusia extraordinary mukmin. Ditulis dengan tinta emas. Mempertahankan dadanya, badannya sebagai perisai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam perang Uhud melekat di besi kat pipi Nabi ni, melekat. Nabi kena pukul, Nabi pakai topi besi, melekat besi kat pipi Nabi, patah gigi Nabi. Sahabat-sahabat, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia tak tarik dengan tangan, dengan gigi dia. Perlahan-perlahan, takut Nabi sakit, dan dia cabut, gigi dia cabut. Gigi dia tercabut. Nabi kata, wahai Abu Ubaidah, aku jamin Allah akan ganti bagi kamu gigi yang lebih hebat dalam syurga Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, Abu Ubaidah ni kubur dia dekat perbatasan Yarmouk. Saya dah pergi kuburnya dengan kubur sahabat yang lain. Dirar Ibnu Azwar, Syurahabil bin Hasanah. Jaraknya 1 jam, 50 minit, satu kubur ke satu kubur. Saya pergi 2 orang dengan sahabat. Sampai ke kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dekat luar masjid ni, dekat parking lot. Orang Arab ni kata, Maza tashum ya akhi, kau bau apa? Ashum raihatan tayyibatan wala adri mahya. Aku cium bau yang wangi, tapi aku tak tahu bau apa. Aku tak pernah cium bau ni dekat mana-mana kedai, dekat Mekah, dekat Madinah, kedai-kedai minyak wangi, tak pernah.
Dia gelak-gelak. Hazihi raihatul jannah. Ini bau syurga. Semakin saya dekat ke kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah, semakin wangi bau dia. Bau itu keluar daripada makam kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang tarik ayah dia masuk telaga peperangan Badar siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah lah. Ayah dia lawan Nabi, dia bersama Nabi. Alladhi yajurruh abah. Yang tarik, heret ayah dia, dipanggil Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang mengheret ayah dalam peperangan Badar. Ayahnya di sebelah sana menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, kasih kepada Islam mengatasi segala-galanya. Maka tak peliklah kuburnya wangi. Kubur yang lain juga wangi. Orang-orang yang Allah kasih berbeza. Dalam peperangan Uhud, ada watak yang hebat, orang tak perasan. Uwais Al-Qarni atau Uwais Al-Qarani dekat Yaman. Tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Hidup zaman Nabi. Sebab itu gelaran dia Mukhadramin. Orang yang tak jumpa Nabi tapi hidup zaman Nabi dipanggil Mukhadramin. Dia tak cukup syarat. Sahabat ini orang yang Islam, mati atas Islam dan jumpa Rasulullah. Itu sahabiyu ataupun ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jumpa Nabi sebab jaga mak dia. Dia anak yatim, ayah tak ada, mak dia uzur, dia jaga ayah mak dia, dia tumpukan mak dia. Tapi bila dengar perang-perang Uhud, Nabi punya gigi patah, dia buat apa? Dia ambil batu ni dekat Yaman, dia pecahkan gigi dia, dia hempuk pipi dia, nak merasakan kesakitan yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kita rasa gitu? Kita sambut-sambut Maulid ni, ujung dia apa? Kita makan kambing panggang, betul? Kalau kita rasa sayang kita kerana benda, kita tak dapat menandingi Abu Lahab. Bila Nabi lahir, dia sembelih 100 ekor unta. Seekor unta saya tanya kat Udaybiyah, umur 10 tahun, 50,000 rial. Kalau 100 ekor, kalikan. Kalau kita rasa kita nak infak sas kasih pada Islam, pada Rasulullah, dari sudut material, kita pun tak mampu. Bagaimana perasaan yang kita bina? Sebab itu tanda ketaatan pada Nabi, kasih sayang pada Nabi yang paling tinggi sekali, apa dia? Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, perkataan yuti'illah, ita'ah, ketaatan. Wa ma atakumur rasul khuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa ambil, yang Nabi larang tinggal. Itulah kemuncak rasa kasih sayang, taat kepada orang yang Allah utuskan dalam syariatnya. Itu paling tinggi. Yang sahabat-sahabat sebut benda-benda sunat itu sebagai value added, nilai tambah. Sebab kasih sayang tu dia akan menambahkan. Bukan yang wajib ni dah memang dah. Tapi mari hak sunat, bukan yang sunat biasa. Duha dia tak buat 2, buat 8. Kerana apa? Kasih sayang itu mendepani segala-galanya. Sebab itu, kita dah faham benda 4 perkara ni. Kasih sayang Allah, cinta Rasul. Ketiga, taat pada Rasul. Yang keempat, atas ketaatan itu, natijahnya, yuhbibkumullah. Allah kasih cinta kepada kamu kerana kamu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melengkapkan agama. Kenapa kita perlu kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak kenal maka tak cinta tu tadi. Kerana yang pertama sahabat-sahabat, dengan sebab mahabbah ini dia menjadi judah. Judatun ni maksudnya kualiti. Ibadah jadi kualiti bila ada kasih sayang. Orang yang ibadah kerana kasih, ibadah kerana takut, berbeza. Orang yang takut dipanggil ibadah hamba. Orang yang sayang ibadah kekasih. Kekasih ni disuruh pun dia buat, tak suruh pun buat. Terang pun dia buat, gelap pun dia buat. Seorang pun dia buat, ramai pun dia buat. Dia luar biasa. Tapi bila sifat takut, nampak Tuan, dia kerja, Tuan tak nampak, dia mulau. Sebab tu orang boleh timbul perasaan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Jawapannya memang takkan nampak.
Tetapi kalau kamu tak nampak Allah, rasakan Allah nampak kamu. Apa terjadi? Bila kita rasakan Allah nampak kita, kita akan menjadi orang yang itqan, mutqin. Kita punya ibadah tu kualiti. Dalam keadaan gelap, seorang-seorang pun kita buat, kualitinya sama ketika ramai. Kerana apa? Rasa kasih sayang kepada Tuhan. Dalam keadaan Allah tu nak tengok dia, dia nak pandangan Allah, dia buat. Maka jadilah judatun. Apa dia? Dia ada kualiti satu. Yang kedua, daripada sifat ini, kasih ini, dia menghasilkan ikhlas. Kerana dia tak mengharapkan orang. Tahu ikhlas? Ikhlas ni 100% pure. Sebab tu kalau madu kan, asal, madu yang asli dipanggil madu yang khalis. Madu yang asli bukan dijual oleh orang asli. Madu yang asli tak campur air, tak campur gula, khalis. Kena sesudu berpeluh. Masa saya COVID dekat Turki tu, ubat ni, ubat chemical semua dah banyak masuk dah. Dah tak tahu nak buat apa. Tapi kawan Turki ni, subhanallah, baik orangnya. Dia dia belikan saya madu. Madu ni, subhanallah, makan sesudu. Ni luar ni, salji ni turun, hujan, snowing, berpeluh. Subhanallah. Tenaga je masuk lain. Bila dia bertepatan dengan Quran ni, bila dia tu betul pure, lain kesan dia. Kecil macam ni botol dia. Saya tanya dia, sebotol berapa? Murah je, RM3,000. Kan? Lepas tu saya kata, macam sesuai lah dengan saya, cari lagi. Saya hantam ni je, makan ni je. Kan? Lepas tu ubat-ubat semua, saya tolak bawah bantal. Kantul bila, kantul, doktor, makan ubat, makan doktor. Habis. Tapi, bohong-bohong ni tak tahan lama, kantul. Tengok-tengok ubat banyak, saya sorok. Tak tahan dah. Badan dah bau ubat, peluh bau ubat. Bila tukar dengan madu, luar biasa. Lepas tu saya dah sihat, agak sihat, saya ajak dia pergi tempat ni. Dekat gunung. Kan? Lebah tu makan pokok pain. Pokok pain. Subhanallah. Luar biasa. Saya nak tahu macam mana kejadian itu. Dia bawa. Perjalanan dia 2 jam nak sampai ke bukit itu. Tapi nak sebutnya, bila benda itu pure, dia menghasilkan. Sebab tu ibadah, Allah ambil yang amal dia soleh. Ikhlas. Sebab tu nak bagi ikhlas ni, dia mari dalam. Dalam ni macam nak bagi ikhlas, kalau tak ada rasa kasih. Orang yang mana bila dia tak ada rasa kasih, dia buat dalam keterpaksaan. Sebab tu bila dia buat, dia main-main, tak menyungguh. Sebab sayang tu tak masuk. Kalau kena gaji tak ada, tak buat. Dia mulau. Duit tak ada, tak masuk. Dia mulau. Tapi kalau kena sayang, dapat gaji, tak dapat gaji, dia buat. Kerana apa? Ikhlas tu mari dalam, menjadikan ibadah itu apa dia? Adanya keikhlasan. Tu namanya Qul huwallahu ahadun, suratul ikhlas. Ikhlas maksudnya purenya tak masuk unsur-unsur lain yang merosakkan keakidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas, yang ketiga. Daripada ini, perasaan dan sifat kasih sayang kepada Allah dan Rasulullah, dia menghasilkan tadhiyah, pengorbanan. Sebab cinta dia, cinta yang unlimited, unconditional love. Dia tak bersyarat. Macam kita dengan anak, berkira tak? Tak kan? Apatah lagi benda-benda penting, pendidikan dia, nyawa dia, sakit dia, tak berkira kan? Tak berkira. Sebab kita kenal dia, anak kita, dia mengharapkan kita. Kita bagi macam-macam kan ayah ibu. Tapi adakah anak kita besok dia dah kerja, dia balas apa yang kita telah bagi? Adakah kita kira, engkau ni dulu 2 tahun, kau tahu berapa titik susu mak kau minum? Ada? Engkau duduk perut mak dulu 9 bulan, kau bayar sewa tak? Tak ada dah. Kerana apa? Benda-benda macam ni secara fitrahnya. Kerana apa? Kepada orang yang kita kasih, kita akan melakukan pengorbanan. Kita akan melakukan tadhiyah. Dan orang-orang yang kita kasih ini
dia akan menjadikan kita satu motivasi yang luar biasa dalam kehidupan. Apatah lagi yang namanya kehidupan orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat Nabi tadi luar biasa. Kan? Dalam keadaan itulah kehidupan mereka, yang kecil, yang besar, yang muslimat, sama. Ayat bila turun, ayat yang saya baca bila saya sebut, wa ma Muhammadun illa rasul. Apa perasaan sahabat-sahabat? Tak ada apa Ayat ini dalam keadaan dibacakan oleh Abu Bakar ketika keadaan yang sangat genting dan kritikal. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat ni hilang pertimbangan. Terlalu kasih. Bukan tak percaya qada dan qadar. Kita ni, suami kita meninggal. Kita bukan tak percaya takdir Allah. Tapi cara kita tu macam hilang pertimbangan. Tak ustaz, tadi. Dia ulang balik. Marah. Dengan aku dia marah. Tadi ustaz, keluar tadi pergi subuh. Saya nampak dia keluar pergi subuh. Tak tarik pergi subuh. Ustaz, macam mana balik jadi mayat ustaz? Macam mana jadi mayat? Yang cakap ni, yang biasa pergi kuliah. Adakah dia tak beriman pada takdir Allah? Beriman. Cuma perasaan kita kadang-kadang itu hilang pertimbangan kerana kasih pada suami mendahului segala-galanya. Pada anak baru-baru yang meninggal 6 beranak tu, saya jumpa adik Abdul Rahman. Adik Abdul Rahman ni bekas pelajar saya di MUA. Dia ni suara dia sedap, selalu masuk tilawah. Umur dia 19 tahun. Lah ni dia sedang, siapa ada rezeki nak ambil dia jadi anak angkat, silakan. Saya bagi dia duit itu, saya kumpul, bagi kat dia. Saya kata, Abdul Rahman, perlu apa-apa cakap ustaz. Ni nombor ustaz. Tak rugi bela budak ni. Sebab yang ni dalam 10 juta mungkin seorang je ada. Subhanallah. Bayangkan ayah, mak, adik 4 orang. Dia jadi imam. Bukan solat maghrib, solat jenazah. Sebab tu orang beriman, dia bukan pelakon. Dia tahu nak letak diri je dalam keadaan-keadaan yang getir, yang genting. Mak ayah meninggal serentak. Yang selamat adik bungsu, Abdullah, umur 15 tahun, ICU, dekat Hospital Segamat. Adik dia yang 15 tahun ni, Abdullah, dah hafal 18 juzuk Al-Quran. Adik dia perempuan 2 orang itu hafizah, hafal 30 juzuk Al-Quran. Sebab tu saya kata, dia bukan sebarangan budak. Allah tunjukkan sifat orang yang beriman ini. Dalam keadaan pengorbanan dia luar biasa. Subhanallah. Sahabat-sahabat ini kadang genting kematian. Orang yang kita kasih. Dan dia ni part time, dia jadi Bilal Abdul Rahman ni. Dan dia masih belajar dekat Open University. Dia ambil education. Nak habis lagi 3 tahun lebih, 3 tahun setengah. Pergilah. Dia duduk ke matuk dia, Parit Limbong, Muar, Johor Darul Ta'zim. Segamat tu rumah keluarga dia. Tapi nak sebutnya, saya melihat orang macam ni. Saya duduk sebelah dia, saya nak cakap tu, saya fikir lama, saya susun perkataan, saya takut dia terluka, tergoris, tersinggung. Tetapi saya tengok dia lebih bertenaga, lebih gagah, lebih bersemangat daripada saya. Saya tengok dia, pertama saya menangis. Tapi dia tengok saya, awat ustaz aku nangis. Apa yang saya nak sebut? Dalam keadaan Nabi wafat, orang jadi bengong. Sayyidina Umar keluar pedang. Siapa kata Muhammad mati, aku pacung dia. Siapa berani? Umar. Bila datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata, Umar, ijlis, duduk. Tengok Umar, Sayyidina Umar tenang. Ijlis. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa sembah Allah, Allah mati dah. Siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati dah. Siapa sembah Allah, Allah hidup dan tak mati selama-lamanya. Barulah dia membaca ayat yang saya bacakan tu tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul dan telah datang sebelumnya rasul seperti Muhammad, manusia dapat wahyu, akhirnya mati.
Apakah kiranya Muhammad itu mati atau dibunuh, kamu berpaling, kamu menjadi murtad daripada Islam? Kalau kamu berpaling daripada Islam, kata Allah, tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri ganjaran pada orang yang bersyukur. Bila dengar perkataan ini, apa terjadi? Sayyidah Umar rebah. Perkataan ini membenarkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada surah Ali Imran 144. Kasih sayang ni dia membawa satu perasaan lain. Sebab tu tadhiyah tak mungkin kita boleh korbankan kalau tak ada kasih sayang. Anak kita tak tahu dia nak jadi pada masa akan datang. Kita beri dalam keadaan tak berkira. Kerana kita kenal dia, anak kita yang lahirkan. Kita kenal dia, anak kita yang azan telinga dia masih lahir-lahir, jari pun besar, 2 jari ni tapak kaki. Maka kita kenal. Bagaimana kalau kita kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak perasaan kira-kira dalam berkorban? Tak ada. Yang keempat, dia ada apa? Dia ada ahdafu qawiyatun. Dia ada matlamat yang kuat, yang kita panggil clear goal ataupun strong goal. Dia ada matlamat yang jelas, kuat. Hidup kita ni jadi hebat tak hebat bila ada matlamat. Orang ada matlamat ni lain tau, jiwa dia. Jiwa dia tersusun, masa dia terisi. Dia tak ada masa lah, walaupun sekejap nak membawang, tak ada masa sekejap dia nak buat maksiat, tak ada. Sebab masa dia tu terlalu mahal. Dalam kitab disebut dia menjadi bakhil dengan masanya, lebih bakhil daripada orang yang bakhil terhadap hartanya. Kerana masanya itulah modal untuk dia menjadi hamba pada Allah. Setiap saat masanya hanya untuk mengabdi diri pada Allah. Tak ada masa dia nak fikir benda-benda yang merugikan dia. Ini sifat dia. Sebab dia ada matlamat. Dia ada goal. Bukan saja goal, strong goal. Matlamat yang jelas, yang kuat, yang kukuh. Matlamat dia ialah mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana? Bila ada mahabbah, kasih sayang, maka ibadah dia menjadi kuat. Kerana matlamat dia kuat. Dan kalau kita tanya, kenapa datang kuliah? Entahlah ustaz, bangun tidur dah sampai kuliah. Yang ni orang tak ada matlamat. Sebab orang beriman ada matlamat. Qad aflahal mu'minun. Berjayanya orang beriman dengan sebab matlamat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Tauhid dia, Al-Iqtisadu fil I'tiqad, dia bezakan manusia itu dengan 3 kategori. Pertama, hakim, hukama, orang yang beriman, sebab ada matlamat. Kedua, orang yang safih, sufaha, bodoh, tak ada matlamat. Yang ketiga, orang yang buat kerja yang sia-sia. Orang ni, walaupun dia taklah bodoh, kata Imam Al-Ghazali, lama-lama dia jadi bodoh. Sebab tak ada matlamat. Seperti apa kalau dalam kitab? Ar-rihu tuhariku syajar. Angin menggoyangkan pokok. Tanya angin, awak goyangkan pokok? Angin kata, saja-saja. Awak isap rokok ni, saja-saja. Ini tak ada matlamat. Tanya, kenapa isap rokok? Isap rokok ni ustaz, awet muda. Ada matlamat. Tak sempat tua, mati. Kawan saya dia kata, dia isap rokok. Saya suruh dia berhenti, dia lecturer. Saya kata, berhentilah. Lama dia isap rokok, tak puas-puas ke? Dia kata, ustaz, you smoke, you die. You don't smoke, you die. Better you smoke and you die. Dia pun dah mati dah sekarang, dah meninggal. Dalam keadaan, cuba tengok. Kotak rokok yang jual kat kedai, kan ada gambar paru-paru terbakar, mulut, kanser, macam-macam kan. Tapi kenapa orang beli juga? Sebab cinta dia pada rokok. Cinta dia kepada rokok itu membutakan pandangan mata dia pada apa? Pada kesihatan dia. Sebab dia buta. Kan? Tengok dia punya sonsang dia, dia punya pening dia. Dia boleh tahan puasa Ramadan sebab wajib. Dia boleh tahan rokok. Alhamdulillah. Cuba tengok masih dia buka. Dia biasa 2 kotak tak puasa, bila puasa 4 kotak, dia qada yang siap. Sebab dia buta. Dalam keadaan itulah kita tengok matlamat dia tak jelas. Yang kelima, dia akan menjadi apa? Yang kelima,
Dia akan menjadi orang yang protektif, orang yang mempertahankan apa yang dia kasih. Kita kasih Allah, kita pertahankan apa saja yang Allah telah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang kepada Rasulullah, kita pertahankan Rasulullah ketika hidup dan wafatnya dan apa yang dia bawa. Kita sayang kepada Islam kerana Islam dia bawa oleh Allah dan turunkan kepada Rasulullah. Kita akan mempertahankan Islam dalam keadaan kasih itu mendatangi ataupun mendasar dalam hati kita. Maka jadilah orang mukmin itu orang yang pelindung, protektif. Orang yang mempertahankan agama Allah dengan apa yang dikasih. Yang ni luar biasa. Kerana apa? Kasih itu. Yang keenam, dia akan menjadikan orang itu dalam ibadahnya istiqamah. Istiqamah. Nak kata apa istiqamah ni? Konsisten. Macam tak berapa tepat je. Kalau kejap ada, kejap tak ada. Yang tu bukan istiqamah, itu koma. Koma. Nak kata hidup tak, mati tak. Kalau dekat hospital tu kan berwaya-waya. Tapi hidup. Ada satu istilah dipanggil brain death. Otak mati. Tapi dia koma. Kadang-kadang boleh bangun. Ada orang tu, doktor kata, dah lama dah, suami kamu 6 bulan dah. Ikut keadaannya tak ada peluang dah nak tarik. Tapi isteri dia kata, isteri dia pun orang hebat juga. Orang yang, maknanya, orang yang kental. Doktor bagi saya sehari, mana tahu dia bangun. Isteri dia banyak baca Quran, banyak berdoa. Doa dia kuat. Ibu-ibu ni doa dia kuat. Jangan main. UPSR dulu, sahabat saya periksa anak dia 4A 1B. Setiap kali anak periksa, mak dia akan puasa. Hari keempat mak dia tak puasa sebab ABC, Allah beri cuti. Jadi ayah dia puasa. Hari ayah puasa tu periksa dapat B, mak puasa dapat A. Lain kan? Lain. Ibu-ibu ni lain doa dia. Patutlah persatuan ibu bapa guru, bukan persatuan bapa ibu guru. Semua ibu. Kan? Dalam keadaan hari terakhir tu suami dia bangun. Subhanallah. Kan? Rezeki dia. Nak sebutnya yang ni koma. Orang yang istiqamah ni dia konsisten dalam keadaan konsistennya ibadah dia. Orang yang dah konsisten ni nanti dia akan jadi orang yang merasa apa? Merasa pentingnya dalam keadaan dia menjaga ibadahnya walaupun namanya sunat. Saya ringkaskan yang ketujuh. Dia menjadi orang yang apa? Yang hirsun, orang yang tamak. Hirsun fil ibadah. Tamak. Tak cukup wajib yang sunat, tak cukup sunat tu sikit, sunat tu banyak. Sebab apa? Dia dah jadi manis. Dah jadi manis. Dalam keadaan ibadah dia menjadi manis. Seterusnya yang ke-8. Al-hudu'u fil wartatin. Menjadi orang yang tenang dalam perkara-perkara yang getir. Dia hudu'. Al-hudu' ni orang yang tenang je. Dalam ujian-ujian dia jadi tenang. Nabi ni beri satu kitab. Peristiwa pembunuhan Rasulullah, tajuk dia, bahasa Melayu. Bahasa Arab dia, Wallahu ya'simuka minan nas. Dia ambil dalam istilah ayat Quran. Ditulis oleh Ahmad Al-Jada'. Ahmad Al-Jada'. Dan saya tengok telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh, dah lama dah, Muhammad Ehsan. Dalam Shopee ada. Kitab ni kalau kita baca, pertama semakin banyak maklumat. Kedua, kalau siapa tak menangis, memang hati dia keras. Dalam kitab ini menceritakan bermula Nabi berhijrah sampai Nabi wafat, sebanyak 13 kali percubaan membunuh Rasulullah SAW. Nabi sebaik-baik manusia, orangnya lemah lembut, orangnya pemaaf. 13 kali percubaan nak bunuh dia. Menangis kita. Nabi SAW ini begitu tenang orangnya. Orang yang dalam keadaan tenang ini orang beriman. Dia susah tak? Susah. Kerana dia pandai menyembunyikan kesusahan dia. Masa PKP kita bagi bantuan pada seorang ustaz, bawa makanan, barang dapur. Kita tahu dia duit tak ada. Kita bagi duit, kita kumpul bagi dia. Dia kata apa? Ustaz, Ana ada duit lah. Ustaz bagi orang lain lah. Kita tahu dia susah.
Kita tahu rumah dia. Pernah ada sahabat duduk dalam penjara dulu dengan sebab-sebab tertentu. Kita ziarah dia. Dia kata, Syekh, rumah ana, isteri ana tadi baru datang, beras tak ada. Allah, sedih kita. Kadang-kadang kita tak tahu orang susah. Dan kita tahu orang tu susah. Tapi dalam keadaan dia susah, bila kita nak beri bantuan, dia kata, Ustaz, bagi orang lain, ana ada. Dia perlu. Dia susah. Tapi kerana apa? Ada isar. Sampai satu masa, satu keadaan, bila terlalu kasih kepada Allah dan Rasulullah, segala penderitaan, segala kepayahan dalam kehidupan orang yang beriman, berjuangnya menjadi manis dan lazat. Allahu Akbar. Dia jadi lain. Dia pandai menyembunyikan. Kerana apa? Hujung dia ada Allah. Dia ada Allah. Allah yang memandang dia, dan dia nak hanya satu saja. Dia nak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup dia dalam keadaan kesusahan ini, dia yakin bila dia mati, dia berehat dalam keadaan keindahan. Sahabat-sahabat, kita payah kan? Kadang tak payah mana pun, pergi masjid, kuliah, kita rasa payah dah. Bangun malam, zikir, sedekah sikit, kita rasa payah kan? Ada orang lagi payah lagi, Nabi lagi payah lagi. Kita tengok kita ni, kita rasa payah sebab kita tak tengok orang yang lebih payah kan? Dan kita ni bila mati, melihat keindahan janji Allah, kita ni dalam keadaan hidup susah, kita kat dunia, kita lupa kita pernah susah sebab melihat jaminan daripada Allah yang datang. Seronoknya kita lupa kesusahan. Sebab tu Tok Guru ajar, didiklah untuk menjadi orang yang susah dalam dunia. Cari kepayahan supaya kamu berehat nanti apabila kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, daripada inilah lahirnya Abdul Muti', menjadi apa? Kamu menjadi hamba yang muti', yang taat. Kenapa mari taat? Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Perkataan muti' dia sebut. Orang bila dia kasih pada sesuatu, dia membawa ketaatan. Dia dah kasih. Lalu inilah yang disebutkan dalam banyak hadis, antaranya iaitu hadis yang dipanggil halawatul iman. Anas bin Malik radhiyallahu an, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa dah sampai, dah jumpa, dah dapat tiga benda ni, dia dah iman, dia dah manis. Apa dia? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia kasih kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Tak ada yang dia lebih kasih, hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia kasih sahabat dia. Dia datang masjid, datang kuliah, bukan kerana benda. Dia kasih kawan dia, bukan sebab kawan dia lepas ni nak belanja makan, minum teh tarik, bukan. Bukan lepas ni kawan nak belanja makan nasi kandak, bukan. Tapi kerana kawan dia juga kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bersama-sama. Saya yakinlah, ke atas meja ni dulu, ke pentas ni dulu, Ustaz Rizal Rahmat pernah mengajar. Saya antara orang yang, sahabat yang banyak ingatkan kita kepada Tuhan. Dia duit bukan banyak pun, kadang-kadang RM50 dalam wallet. Tapi kalau makan, kalau kita lambat, dia bayar dulu. Dan saya yakin dia sedang berseronok di sana. Cuma kadang-kadang saya duduk dengan Ustaz Ahmad Rasuki. Ustaz Ahmad Rasuki pun sebut, Ustaz Nur Azli Musa pun dah meninggal. Ustaz Rasuki kata, kita ni masih lagi terkotak-kating kat dunia yang busuk ni. Sahabat-sahabat kita ada yang dah meninggal, dia dah bertemu dengan janji Allah. Sebab itu kita ni memberi kerana kita kasih, bukan kerana kita lebih. Agama Allah begitu juga.
memberi kerana kita kasih pada sahabat kita, kerana dia kasih kepada Allah, dia kasih pada Rasulullah, dia kasih pada Islam. Kita jadi susah, kita tolong dia. Kerana apa? Kasih kita mendepani segala-galanya. Walaupun terkadang kita tak ada duit, kita pun susah, tapi kerana kasih, kita melihat kesusahan kita tu senang, kesusahan dia, keutamaan kita, kerana ada isar. Sampailah kita rasa dah sangat keras, sangat kasih dan mendalam. Benda ni dah menjadi apa? Menjadi perangai kepada orang-orang yang beriman. Masih lagi saya simpan beras yang dia jual tu, nasi maklubah. Saya nak masak, saya tak sampai hati. Saya masak, saya tengok, bukan masalah beras tu, masa teringat ada gambar dia. And Anta dah rasa dah. Anta dah rasa dah nasi anak. Dia jual, kita tahu nak duit, dia ada merasa. Tapi kawan-kawan dia semua dia bagi rasa. Apa yang tinggal dengan dia untuk jual? Tetapi kasih. Dan saya duduk kat Langkawi, dekat tepi laut dengan dia, dengan Ustaz Marasuki. Masa tu nak sunset, matahari nak tenggelam. Saya tengok dia. Dia kata, mungkin kita ni lepas ni tak jumpa dah. Rupanya betul, dia meninggal. Maknanya apa? Kerana Allah, tak kerana lain. Kerana kasih sayang kita ni akan mengikat kita. Kita jumpa lagi sahabat kita kasih dalam syurga. Tak teringin ke jumpa sahabat kita balik dalam syurga yang lebih hebat. Kerana inilah yang diikat oleh Rasulullah. Yang terakhir, wa ayyuhibbal mar'a, kerana Allah. Yang terakhir, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da an ankazahu minhu kama yakrahu ay ayyugzafa finar atau kama qal. Dia benci nak balik buat maksiat, dia benci balik nak kufur, dia benci balik nak lawan Allah setelah mana Allah bagi dia petunjuk. Dia tak main-main. Lepas bertaubat, dia terus jadi orang yang hebat, bukan mengulang-ulang kesalahan maksiat dia, sehingga dalam keadaan seolah-olah dia takut, seolah-olah dibaling ke dalam api neraka. Ada orang bila dia dah bertaubat, hati dia jadi runtun. Tahu runtun? Antara tanda-tanda orang itu taubatnya Allah terima, dia sudah hilang rasa gembira dalam hidup. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang mana ada bekas pada mukanya kerana banyak menangis. Dalam erti kata lain, sahabat-sahabat yang dah janji syurga begini sifatnya. Dalam keadaan sentiasa menangis, mengenang dosa-dosa yang lampau dalam keadaan dia lakukan di zaman jahiliah. Ketika itu belum Islam. Tetapi mengenang diri, mengenang nasib, muhasabah. Ini akibat daripada hati dia tu dah manis, iman dia dah manis, dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah. Maka mari bulan Rabiul Awal, program-program kita buat, kita nak buat pencerahan agar anak cucu zuriat kita lebih kenal Nabi, lebih kasih Nabi. Kita tanamkan dalam-dalam supaya dia menjadi orang-orang yang sangat kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh setakat tu je lah. Nabi lebih masa dah. Boleh dah. Cuma ada dua pengumuman je. Satu, itulah, saya ada kat dalam kereta tapi ada flyers. Kita nak siapkan asrama dengan Dewan Makan. Kalau boleh, tahun depan ni nak ambil pelajar dah. Saya dah mula nak fikir pasal silibus, nak ambil pelajar tapi tak siap lagi. Kalau boleh lah, nak wakaf ke, nak infak ke. Yang kedua, ada sedikit jualan ikan loma. Saya pernah bawa dulu kan, ikan perkasam luma ataupun saloma lah, senang ingat. Luma. Jadi satu RM18. RM18 ni setengah kilo. Dalam tu ada 8-9 ekor. InsyaAllah terbaik, lumah terbaik. Ikan lumah ni dia rare, Sungai Perak, baru sampai daripada Greek. Jadi kalau tak bawa dia pun tak apa, ambil je. Nanti dalam flyers tu ada akaun madrasah kan, masuk je.
Jadi kita boleh belikan boleh belikan simen, batu bata, and kita nak buat madrasah. And kita nak beli emas, tahu emas dalam syurga besok insya-Allah. Kita bina lawa-lawa agama Allah, nanti Allah buatkan kita syurga lawa-lawa insya-Allah. Boleh dah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ampunkan dosa suami kami, isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami, anak-anak kami ya Allah, anak-anak penyejuk mata, anak mendirikan solat, menutup aurat, baca Quran, memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.